Usaha kolektif berterusan di rantau ASEAN penting dalam memajukan sektor tenaga termasuk inisiatif-inisiatif yang diterajui oleh negara Brunei Darussalam semasa menjadi pengerusi bagi mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN kali ke-39 pada tahun 2021. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN AMEM kali ke-40 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengannya secara maya. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, juga berkata salah satu pencapaian utama adalah pengesahan deklarasi Bandar Seri Begawan Joint Declaration of the 39th ASEAN Ministers on Energy Meeting on Energy Security and Energy Transition, yang menegaskan pentingnya memastikan jaminan tenaga untuk mempercepat peralihan tenaga serta kerjasama sektoral untuk sama-sama memajukan usaha pembangunan komuniti ASEAN, khususnya komuniti ekonomi ASEAN. This joint declaration has clearly demonstrated our commitment to further strengthen and intensify our efforts in ensuring current and future energy security and accelerate the energy transition in the region for a more prepared, dynamic and sustainable regional economic community that can enhance the quality of life of our people in ASEAN. Mesyuarat AMEM ke-40 bertemakan Accelerating Energy Transition, Economic Recovery and Sustainable Growth, antara lain membincangkan perkembangan aktiviti yang dilaksanakan di bawah Pelan Tindakan Kerjasama Tenaga ASEAN, fasa kedua tahun 2021 hingga 2025. Acara sampingan mesyuarat turut menyaksikan pelancaran 2 dokumen. Selain itu, mesyuarat juga menyaksikan pengesahan 3 kenyataan bersama. Pratonton bagi ASEAN Digital Credential Platform atau ACREDI disampaikan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN ASEAN BAC yang berlangsung baru-baru ini. ACREDI merupakan inisiatif utama surantau yang digariskan dalam Pelan Indo Ekonomi Digital ASEAN 2025. Pelan Hala 7 Bandar Seri Begawan 2021 dan Pelan Tindakan Rangka Kerja Integrasi Digital ASEAN DIFAP 2019 hingga 2025. Semasa mesyuarat, Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi menggariskan potensi ACREDI dalam memudahkan pergerakan surantau melalui pengesahan kelayakan terutamanya untuk perniagaan, profesional dan pelajar. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Jun 2022 meningkat sebanyak 0.8% bulan ke bulan berbanding bulan Mei 2022. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya juga menjelaskan mengenai perubahan IHP tahun ke tahun dengan peningkatan sebanyak 3.9% berbanding bulan Jun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan termasuk indeks bukan makanan masing-masing sebanyak 0.5% dan 0.8%. Sementara itu, Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTI bagi suku tahun pertama 2022 menunjukkan jumlah ekspor meningkat sebanyak 55.3% berbanding suku pertama tahun sebelumnya iaitu daripada RM2,825.9 juta pada suku tahun pertama 2021 kepada RM4,388.2 juta pada suku pertama tahun ini. Peningkatan tersebut adalah disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor sebanyak 59.7%. Sementara itu, jumlah nilai import pada suku tahun pertama 2022 meningkat sebanyak 29.5% berbanding suku pertama tahun 2021. Disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit import sebanyak 3.2%.
Dalam pada itu, jualan runcit pada suku kedua tahun ini menunjukkan penurunan tahun ke tahun sebanyak 4.1% dengan anggaran nilai menurun daripada RM488.2 juta kepada RM468.3 juta. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan dari segi jumlah jualan, pertumbuhan negatif dicatat sebanyak 6.8% tahun ke tahun. Berbanding dengan suku tahun pertama 2022, jualan runcit pada suku tahun kedua 2022 meningkat sebanyak 4% disebabkan oleh peningkatan jualan tekstil, pakaian dan kasut, jualan di stesen minyak, jualan peralatan perabot dan rumah dan jualan di gedung serba-niaga. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula mencatatkan peningkatan sebanyak 5.8% pada suku tahun kedua 2022 berbanding suku tahun pertama 2022 terutamanya disebabkan oleh peningkatan hasil jualan bagi aktiviti perkhidmatan catering, aktiviti penyajian minuman, restoran dan kedai makanan segera. Berbanding dengan suku tahun pertama 2022, peningkatan pada aktiviti jualan runcit dan perkhidmatan makanan dan minuman adalah berikutan peningkatan permintaan domestik selaras dengan pengurangan langkah-langkah pengawalan seperti peningkatan kapasiti bagi kemasukan pelanggan ke premis-premis perniagaan kepada kapasiti penuh dengan tamatnya fasa awal endemik COVID-19. Menyediakan pelan perancangan kewangan bagi bakal pengantin merupakan antara kelainan yang disediakan oleh Lailis Bridal dari butik-butik pengantin yang terdapat di negara ini. Ditubuhkan pada tahun 1997, butik pengantin berkenaan sudah bertahan dalam industri perkahwinan selama 25 tahun dan sudah bertapak selama 11 tahun di BT Haji Othman Complex. Diasaskan oleh Dayang Hajah Salbiah binti Ahmad, perniagaan ini bermula dari menerima tempahan, membuat gubahan hantaran dan kuih-muih untuk buah tangan bagi majlis malam berbedak. Sejak dari itu, banyak permintaan dari pengantin menempah baju songket dan pelaminan untuk disewakan bagi memudahkan pengantin mendapatkan semuanya dalam satu tempat. Package we offer dalam empat package lah sebetulnya dimulakan dengan pada sebenarnya banyak pelang package bertukar-tukar. Jadi asalnya kami membukakan package empat package iaitu lily, lavender, lotus dan lilia. Okey, ranging price package itu dari harga 2,199 membawa kepada 3,000. Lailis Bridal amat menitik beratkan kepuasan hati pelanggan-pelanggannya. Meskipun menghadapi pelbagai cabaran, tetapi cabaran tersebut dapat diatasi dengan memenuhi kehendak pelanggan dengan mengadakan perbincangan bersama pelanggan sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali sebelum majlis diadakan. Lebih 2 dekad beroperasi, butik pengantin berkenaan berharap dapat mengekalkan khidmat pelanggan yang terbaik dan akan sentiasa mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang bermutu tinggi. Kelebihan Lailis adalah daripada busana-busana kami. Memang saya sendiri mendesain dan juga hasil perbincangan dengan customer juga. And daripada package ini Lailis juga menawarkan walaupun package ini package yang berstandard premium, kami menawarkan package yang berstandard premium tetapi dengan harga yang berpatutan dan juga menawarkan package yang sangat fleksibel mengikut kehendak-kehendak pelanggan customer kami. Dan juga Lailis juga menyediakan pelan perancangan kewangan bagi customer-customer kami lah untuk mereka lebih mudah untuk menyediakan wang, menyediakan budget untuk mengambil
package-package ini dan sehinggalah menyelesaikan majlis dorang tanpa bebanan selepas kahwin.